Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu, lebih dikenali dengan mudah sebagai Mat Saleh, merupakan pejuang Sabah yang terkenal dalam penentangan terhadap penjajahan British di Sabah. Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu dilahirkan di Inanam, Sabah dan berketurunan Suluk. Beliau memang terkenal dengan sifat kepahlawanan dan keberanian berperang. Beliau dikatakan pernah dilantik menjadi Wakil Kesultanan Sulu di Sungai Sugut dan daerah Tambunan ialah sebahagian daripada daerah di bawah kekuasaannya. Sebelum kedatangan British, beliau ialah seorang pemimpin tempatan yang berpengaruh. Kepimpinan beliau meliputi kekuasaan terhadap sistem perdagangan dan ekonomi penduduk tempatan. Kesan kedatangan British menyebabkan wilayah Kesultanan Brunei semakin lama semakin mengecil dan Kesultanan Sulu ditamatkan atas dasar perjanjian yang dimeterai dengan British. Mat Saleh ialah anak kedua dalam sekeluarga 4 adik-beradik daripada suku Beta Ajau dan Suluk. Ibunya daripada suku Bajau manakala ayahnya iaitu Datuk Balu merupakan pemimpin tempatan berbangsa Suluk. Abangnya bernama Ali, sedangkan adik-adiknya bernama Badin dan Bolong. Isteri Mat Saleh yang bernama Dayang Bandang berasal daripada keluarga Kesultanan Sulu dan berkampung di Pengalaban, Paitan. Perjuangan Sunting. Datuk Muhammad Saleh mengambil tugas bapanya, Datuk Balu sebagai ketua kampung di daerah Lingkabur dan Sungai Sugut. Perbelanjaan pentadbiran Datuk Mat Saleh adalah daripada pungutan cukai ke atas pedagang-pedagang yang melalui Sungai Sugut pada tahun 1894. Sebab penentangan sunting. 1. Mat Saleh menentang tindakan SBUB yang mengambil alih hak memungut cukai sehingga menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. 2. Mat Saleh cuba mengadakan rundingan dengan SBUB, namun gagal. Sebaliknya, Gubernur Beaufort menganggap Mat Saleh mengancam kepentingan SBUB. Cukai sunting. Seperti pejuang-pejuang kebebasan yang lain, Mat Saleh bangkit menentang perubahan yang dibawa oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British ke atas penduduk tempatan di Sabah kerana sistem cukai yang tinggi. Sebelum kedatangan pemerintah asing, Wakil Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu juga mengutip cukai penduduk tempatan di Sabah. Apabila kedatangan pihak asing, pemimpin tempatan kehilangan kuasa untuk mengutip cukai. Pihak syarikat British mengenakan cukai tinggi bagi menampung perbelanjaan mereka membina laluan kereta api dari Teluk Brunei hingga ke Pelabuhan Kauai, dan juga talian telegraf dari Labuan hingga ke Sandakan yang bertujuan bagi memudahkan perhubungan mereka dan juga penduduk tempatan. Dalam membina laluan kereta api dan talian telegraf ini, di samping mengenakan cukai yang tinggi bagi membangunkan negeri Sabah, pihak Syarikat Berpiagam Borneo Utara British juga dikatakan menggunakan penduduk tempatan sebagai buruh paksa. Sistem buruh paksa ialah salah satu sebab mengapa Mat Saleh bangkit menentang pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British. Beliau berjuang kerana melihat bangsanya ditindas oleh orang asing. Sistem cukai baru telah diperkenalkan iaitu cukai barang-barang keperluan harian penduduk di Sabah, seperti beras. Cukai beras merupakan tambahan 5% daripada harga beras. Sistem cukai beras ini mendapat bantahan awal daripada kaum Cina, yang mana mereka, diwakili oleh Persatuan Bangsa Cina Borneo Utara pada tahun 1898, telah menghantar kawat bantahan ke London, memohon agar pihak syarikat mempertimbangkan masalah kenaikan harga cukai beras. Masalah cukai beras ini dikatakan menjadi faktor yang mempengaruhi Mat Saleh dan pengikut-pengikutnya. Mereka berpendapat bahawa beras ialah makanan asasi semua orang, dan pihak syarikat British telah menghina penduduk-penduduk tempatan dengan mengupah sebilangan pemimpin tempatan sebagai pengutip cukai bagi pihak syarikat. Pengutip-pengutip cukai ini telah menyalahgunakan kuasa mereka dengan mengenakan cukai yang lebih tinggi. Selain cukai beras, Syarikat Berpiagam Borneo Utara British juga mengenakan cukai sistem lesen mandatori kepada penduduk-penduduk tempatan yang memiliki perahu.
Perahu merupakan alat kenderaan bagi tujuan perhubungan penduduk pada ketika itu. Dengan adanya lesen perahu ini, penduduk negeri Sabah berasa dibebani oleh peraturan lesen perahu yang diperkenalkan oleh pihak syarikat. Penduduk-penduduk negeri Sabah berasa tidak puas hati dengan peraturan-peraturan baru yang diperkenalkan oleh syarikat berpiagam Borneo Utara British. Mereka berpendapat bahawa pihak syarikat membuat peraturan-peraturan yang sangat membebankan mereka. Hal ini membangkitkan kemarahan pemimpin-pemimpin tempatan kerana syarikat asing itu ingin memecah belahkan penduduk negeri Sabah. Penentangan sunting. Syarikat berpiagam Borneo Utara atau British North Borneo Chartered Company (BNBCC) memandang serius kegiatan Mat Salleh yang memungut cukai di kawasan Paitan sebagai tindakan yang menjejaskan kepentingan BNBCC sekaligus melanggar perjanjian 1881 yang ditandatangani oleh Sultan Sulu berkenaan penyerahan hak mentadbir kepada pihak company. Penentangan bersenjata Datuk Mat Salleh dan kumpulannya terhadap BNBCC bermula pada bulan Julai 1897. Mat Salleh dan pengikut-pengikutnya menyerang dan membinasakan beberapa rumah, gerai, kedai dan pejabat pentadbiran company di Pulau Gaya. Dalam tahun yang sama juga Mat Salleh menyerang dan membakar pejabat residen company di Ambong. Pada bulan Disember 1897, Inggeris menyerang kubu Mat Salleh di Ranau. Mereka tewas dan banyak askar Inggeris terbunuh. Seterusnya pada bulan Januari 1898, Inggeris sekali lagi menyerang kubu Mat Salleh di Ranau dengan angkatan tentera yang lebih besar. Mat Salleh terpaksa mengundurkan diri dan membina kota pertahanan yang baru, yang lebih kuat dan kukuh di Kampung Tibaba, Tambunan. Kota utama Mat Salleh di Tambunan ini sangat sukar ditembusi. Kota ini diperbuat daripada batu bata, kayu serta bulu tidak dapat ditembusi peluru. Setiap penjuru kota dikawal dan terdapat beberapa terowong atau jalan bawah tanah yang rahsia digunakan untuk meminta bantuan-bantuan senjata, makanan dan lain-lain dari luar kota. Jalan rahsia ini juga dijadikan jalan untuk berundur menyelamatkan diri apabila dikepung musuh. Tidak lama kemudian, pihak company menawarkan perdamaian dan Mat Salleh bersetuju walaupun ditentang orang-orangnya. Tetapi pada 1899, company cuba mengambil alih Tambunan daripada Mat Salleh dan menyebabkan peperangan tercetus kembali. Akhirnya pada 1 Februari 1900, kota Mat Salleh tumbang akibat serangan hebat company yang berjaya mematahkan pertahanan Mat Salleh di Teboh, Tambunan. Dan peristiwa itu menandakan gugurnya Mat Salleh sebagai pejuang bangsa. Kini sebuah tugu dibina oleh Inggeris untuk memperingati kota Mat Salleh itu. Di tugu peringatan itu, tertulis perkataan dalam bahasa Inggeris yang bererti, tugu ini menandakan tapak kubu Mat Salleh yang telah ditawan oleh pasukan bersenjata North Borneo Constabulary pada 1 Februari 1900. Dalam masa pertempuran itu, Mat Salleh yang telah mengetuai pemberontakan selama 6 tahun menentang pentadbiran Chartered Company menemui ajalnya.